minta maaf. Kemudian pendidikan seni dalam konteks Islam tadi ini mesti menggalakkan kemesraan, menggalakkan ulfah, keserasian antara individu dan masyarakat. Kita tak nak lahirkan masyarakat yang bergaduh, berkelahi. Pasal bola pun sampai berbunuhan. Saya bola berbunuh, habis pasal yang lain ini berbunuh juga. Jadi buat apa? Yang keempatnya, pendidikan seni dan Islam tadi juga harus menampilkan keindahan-keindahan Islam dan betapa toleransinya Islam, betapa Islam ini agama yang serba mudah, tidak menyusahkan orang. Anda boleh sembahyang 8 rakaat, Anda boleh sembahyang 12 rakaat, Anda boleh sembahyang 20 rakaat, tak ada masalah. Tak sembahyang pun tak ada masalah. Anda lepas sembahyang sunat, bukan sembahyang wajib. Wajib tak sembahyang kena balun. Yang kelima, ijma'un nafs li izalatil ham, menceriakan jiwa untuk mengikis duka lara, duka nestapa, kata orang Melayu. Wa tajdid nasya', dan memperbaharui kegiatan kecerdasan kita serta menambahkan produktiviti. Kita nak menghasilkan masyarakat yang berekreasi, yang kemudiannya menambahkan produktiviti dia. Kadar kuih yang dia buat, kadar mie yang dia proses, kadar apa lagi, gincu yang dia hasilkan, dia jual, kadar tudung yang dia produk, umpamanya lah. Yang berikutnya, iktisyaful maharat wa tanmiyah, maknanya pendidikan seni dan rekreasi Islam tadi mesti mengarah kepada mencari atau menemukan bakat-bakat yang baik dan membangun bakat-bakat yang baik tadi. Oh, ini bakat baca Quran, kita bangunkan baca Quran. Bakat makan tak boleh, bangun makannya. Bakat apa lagi? Bakat menulis, bagi dia menulis. Bakat dia punya khat, dia boleh buat kaligrafi yang cantik, dia boleh buat zakhrafah, hiasan-hiasan yang cantik menarik dalam komputer. Dia boleh buat segera, masuk Facebook, semua orang tertarik nak beli dia punya tudung dan sebagainya. Jadi yang itu juga harus, Dan yang berikutnya, iktisyaf sajadah wal akhlaq. Dia juga harus berusaha untuk menemukan hakikat pribadi seseorang itu dan memupuk yang baik serta melentur yang nampaknya tak berapa betul. Umpamanya. Jadi ini di antara tujuan pendidikan rekreasi dan seni Islam yang mesti ke arah itu. Bagaimana yang telah disebutkan tadi, selain daripada mematuhi peraturan-peraturan yang telah disebut. Dan saudara, sebenarnya kalau dilihat dari sudut kriteria ini, maka saya dapati disebutkan juga di sini, dia kata kegiatan-kegiatan rekreasi dan santai janganlah mengandung sesuatu yang menghina orang lain, secara langsung atau secara tak langsung, atau menakutkan mereka. Kerana Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Tuhan larang kita menghina. Jangan hina orang. Dia ni gitu, dia ni gitu, macam-macam lah. Sekarang ni dalam WhatsApp banyak hina-hina ni. Ada kartun, ada diamond, ada macam-macam. Erdogan mana ni? Siapa heran Erdogan jadi Erdogan orang baik. Misalnya contoh,
Dan naklah kegiatan rekreasi tadi, ya, jangan mengandungi apapun juga perkataan atau perbuatan yang mudaratkan orang lain atau badan dia atau perasaan atau maknawi moraliti dia, nama baik dia. Sebab walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang yang menghina atau menyakiti mukmin lagi empat itu sudah ada surah Al-Ahzab ayat 58. Orang Islam itu kata Rasulullah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ialah orang Islam lain tak tergugat dengan lidah dan tangan dia, selamat dari gugatan lidah dan maknanya dia tidak mengganggu orang lain, tak mengacau orang lain. Dan juga kegiatan tersebut jangan mengandungi pendustaan, kebohongan, ya. Kerana Rasulullah SAW menyatakan wailul lilladzi yuhaddithu fayadhib liyudhika bihi al-qaum. Celaka wail kepada orang yang bercakap tapi dia berdusta untuk menyebabkan orang lain ketawa. Wailul lahu kata Rasulullah. Celaka semua dia. Maknanya tak boleh kita bercakap sesuatu yang dusta untuk ketawakan orang, ya. Jangan pula mengandungi alat-alat yang disebut tadi yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan jadikan binatang sebagai sasaran tembakan kita. Kita adakan peradaban menembak, tapi kita menembak binatang-binatang yang tak perlu kita tembak. Tapi kalau kita tembak burung nak makan, itu lain, ya? Tapi sengaja letak anak ayam tembak untuk kasih dia mati, habis, bukan nak makan apa, tak boleh kata. Begitu juga tarwih al-qaim al-tahrish bain al-bahaim, suatu rekreasi yang menimbulkan merangsang binatang untuk mencakar yang lain. Ini macam melaga ayam, apa? Melaga ayam itu ayam belok dia suruh kali. Itu tak betul tu, ya? Betul lah kita kata tak ada apa, tapi ayam tu keluar kita punya pasal. Jadi itu barangkali tak boleh pakai. Jadi dah habis dah. Okey, tak apalah, insya-Allah kita sambung lagi kemudian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sebenarnya soalan yang untuk Ustazah Hanifah. Baru-baru ini kita dikepakan dengan satu klip video anak-anak gadis Melayu kita dipeluk di atas pentas oleh artis K-pop. Semua tahu tak berita ni? Tahu pula ke tak? Rasa macam mana? Suka ke, sedih ke, marah? Dah, sebaik kita duduk sapa tempat dia dah. Tapi inilah kita kata situasi dah anak muda kita hari ini. Apakah pandangan Ustazah terhadap budaya yang sedang menular masuk ke dalam masyarakat kita pada hari ini? Silakan Ustazah. Jazakillah khairan katsira Ustazah Solehah, Ustaz Rubani, Ustaz Zaman, para muslimat, ibu-ibu, adik-adik, kakak sekalian. Apabila kita kira macam kita mengungkit balik dia kan, ya, kita mengungkit balik ada orang yang terlibat dengan isu K-pop ni, memang tak suka lah. Ya, kita bayangkan kalau alhamdulillah hari itulah anak kita akan, bila kita tanya ataupun bincang balik di hadapan mereka, bolehlah kita katakan luka berdarah kembali, ya. Tetapi kita, terutamanya kaum muslimat lah, ya, isu K-pop yang menjadi suatu isu yang kita kata meletup, ya, isu yang meletup pada awal tahun kan, awal Januari yang lepas, sebenarnya merupakan satu tamparan, ya, tamparan yang sangat hebat kepada kita, terutamanya para ibu-ibu,
ya, para ibu, para pendidik, ya, para muslimah. Kerana apa? Kerana yang terlibat ya, dengan peristiwa ini ialah kaum wanita, ya, kaum wanita. Dan bagi kaum lelaki pun yang merupakan syaqaiq, ya, sebagai adik-beradik atau kaum wanita pun yang mempunyai kesedaran juga, ya, mendapat tamparan daripada peristiwa ini. Apabila kita melihat balik, kerana sendirilah, ya, saya sendiri bila membaca, biasalah kan perkara ini sekejap sangat viralnya. Kalau benda yang baik lambat pula diviralkan, ya. Memang pertama sekali yang tercetus di dalam pemikiran, ya, Ana ni, iaitu ini adalah fenomena yang Allah zahirkan. Ya, setelah sekian lama fenomena ini merebak dalam rumah tangga Muslim. Ya, kita nak marah pun bila kita fikir balik, ya, sebenarnya budaya K-pop ini telah masuk dalam rumah tangga kita. Kita nak nafi ke, tak nafi ke, kalau kita kata bukan rumah tangga kita, tak ada kat rumah kita, mungkin rumah adik-beradik kita, mungkin rumah makcik, kakak, pakcik kita, kalau tidak pun jiran kita. Ya, sedangkan kita ini, ya, sesama kita adalah satu ummah. Ya, bila kita melihat akan segala masalah yang ada dalam masyarakat kita ini, sebenarnya kita lah, ya, yang menanggungnya. Lebih lagi kita ini yang terlibat di dalam, ya, Parti Islam Malaysia yang mempunyai satu dasar yang sangat jelas untuk melaksanakan Islam, ya, dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan negara. Ini satu isyarat daripada Allah untuk kita merenung balik, ya, sejauh mana sebenarnya masalah ini betul-betul kita tangani ataupun kita sedar, dan fenomena ini telah masuk dalam masyarakat kita ataupun dalam rumah tangga kita. Dan kenapa Anda sebutkan begitu? Bila sebut K-pop ni, apa yang kita bayangkan, ya? Satu daripadanya ialah lagu, kan? Lagu. Bukankah satu daripada bentuk K-pop ni yang Gangnam tu, Ustaz? Ya? Kita ni dah tumbuh kata mari pun dah rasa tak kisah sangat dah. Mungkin itu kesilapan kita lah, ya? Kita tidak mengisahkan apa yang berlaku di telinga kita sampai tak tahu. Perkara ini telah meresap masuk dalam kehidupan, ya, terutamanya remaja-remaja kita. Remaja-remaja kita tu anak kita, ya, anak kita itu yang pertama, ya, menjadi peminat kepada lagu-lagu K-pop ni. K ni Korea, kan, Korea pop. Pop ini popular, ya, yang dipopularkan oleh budaya orang Korea pada awal 2000. Maknanya sebelum tu tak ada. Kalau sebelum tu zaman-zaman kita ni apa kita sebut, ya? Pop yeye. Pop yeye yang pakai spek hitam, menyanyi apa, kita lagu nama jadi yang kita dulu, kan. Tapi tidaklah seperti apa yang berlaku sekarang, ya. Sebab apa? Sebab inilah kesan daripada sebagaimana yang disebutkan tadi, ya, Guru Ustaz Ghani Syamsuddin, iaitu hedonisme, ya, budaya berseronok-seronok sampai jadi satu cara hidup. Nah, kalau tak ada, tak jadilah kehidupan tu, rasa kosonglah hidup tu. Kalau tidak terlibat, diibaratkan ketinggalan zaman lah, malah dibangga-banggakan, ya. Selain daripada nyanyian, tarian, kalau Gangnam tu tarian lah, kan, ya. Satu lagi iaitu filem-filem, ya. Cuba kita buat satu culaan, jangan nak menjula masa mundi, ya. Kita buat culaan ni, tanggungjawab kita ni dalam bidang dakwah dan tarbiyah. Kita buat culaan di rumah-rumah kita. Berapakah ahli keluarga yang tidak ada TV? Sekarang ni kalau TV ada internet, ada PC. Kalau tak pun handphone, senang dicapai di jari aja. Ya, bagaimana kita ini sedar atau tidak, ya,
budaya ini, budaya Hinduism yang salah satu daripada genre K-pop ini masuk dalam rumah tangga kita tanpa kawalan. Hatta anak-anak kita yang kita didik itu bila balik cuti duduk kat bilik tengok apa? Tengok filem Korea. Yang anda ingat dulu satu zaman, iaitu sekali anda tahu satu tu je lah, tak tahu ada lagi filem-filem yang lain, iaitu Winter Sonata. Bersiri-siri kan. Kita bayangkan insya-Allah betapa banyaknya masa yang dihabiskan oleh anak-anak di sekitar. Malah mak-mak gadis pun sama juga, duduk di hadapan itu di rumah ni tak nampak. Tetapi bila peristiwa gadis yang bertudung ini naik pentas, memeluk penyanyi lelaki ini, itu adalah gambaran yang Allah tunjukkan bahawa bagaimana selama ini mereka ini dirangsang untuk apa? Sampai rasa hebat sangatlah kalau dapat berjumpa dengan artis-artis yang mereka tonton selama di skrin. Hatta tudung itu tidak menjadi hijab. Sedangkan kita sebenarnya konsep bertudung ini adalah konsep berhijab, dapat menjaga kehormatan dan dapat mencegah kita melakukan daripada melakukan pergaulan bebas. Jadi kita nak sebut balik, kita masa pun tak cukup. Cuma macam mana kita hari ini melihat K-pop ini dalam konteks tanggungjawab kita sebagai ahli dalam PAS ni. Bagaimana kita ini melihat satu daripadanya ialah berlakunya konsert ini bukan sekali tapi banyak kali, dan dia dah menjadi satu amalan awam yang Allah sebut, boleh kita sebut seperti apa yang Allah sebut dalam surah Al-Rum ayat 41, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dia merata. Kita sampai kita kata tak rasa sensitiviti kita dah, tak ada dah sensitiviti kita melihat itu sesuatu yang mungkar. Akhirnya kita biar anak kita tak apalah, balik sekolah cuti-cuti sesekali nak tengok kesalahannya tanpa kita sedar. Ini sebenarnya telah merosakkan tiang-tiang sendi ummah kita. Kenapa? Kerana gadis-gadis ini, anak-anak perempuan kita ini adalah bakal ibu-ibu di masa akan datang. Dan kita ini kaum ibu yang pernah disebutkan oleh Amirul Syair, Raja Syair Ahmad Syauti, dia mengatakan al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah seumpama sebuah sekolah. Iza a'datta sya'ban raibal a'rafi. Sekira engkau menyediakan ibu ini dengan didikan yang terbaik, maka kamu akan melahirkan suatu ummah yang harum, satu bangsa yang harum. Jadi ini merupakan suatu perhatian sebenarnya Allah menyentuh sedikit, mengekalkan sedikit perhatian kita ini untuk kita balik semula kepada tiang sendi kita ini, iaitu rumah tangga. Anda tidak fikir bolehlah kita kata kita boleh salahkan penganjur konsert tu. Kalau memang itu di luar tu memang kerja dia orang lah. Sebab apa? Sebab pemerintah memberi ruang seluar-luangnya untuk melaksanakan kemungkaran. Jadi kita dalam konteks pemerintah yang masih belum mampu kita ubah hari ini, kita belum lagi memerintah, sepatutnya perkara ini perlu kita beri perhatian dalam konteks rumah tangga kita. Mungkin ada di kalangan kita yang berkongsilah dengan anak sendiri, bila kita baca dia isu gadis ini berpelukan dengan ni, otomatik tercetus kita akan sebut anak siapa, betul tak? Anak siapakah ini? Jadi ini nak menunjukkan bagaimana rongganya sistem kekeluargaan kita, sedangkan Allah sebut di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ila akhir ayat-ayat. Jadi ini yang perlu kita fikirkan semula. Anak tidak mahu ulaslah, kita boleh tengok kat internet balik isu budaya pop ini, K-pop ini, supaya isu ini akan sentiasa kita menjadi pengajaran kepada kita
Dan kita lihat bagaimana masyarakat kita pada hari ini yang kita sebut celaru dengan kesan daripada globalisasi tanpa batasan. Kita boleh sekatlah anak-anak kita ni pergi Korea, tetapi mereka boleh dapat daripada ujung jari saja. Jadi kira itu saja untuk memberi respon tentang isu K-pop ini. Kita baliklah semula kepada peranan kita sebagai ibu, dan juga bagaimana insya-Allah Lajnah Kesenian Dakwah dan Kesenian ini kita cuba bentuk, kita cuba suburkan untuk kita bawa anak-anak gadis kita ini kepada hiburan yang halal. Hiburan bukan saja halal dia, tetapi mendapat redha Allah, seterusnya menjadi satu wasilah untuk kita mentarbiyah dan mendidik anak-anak gadis kita bakal ibu-ibu di masa akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustazah. Jawapan cukup jelaslah kepada bonda-bonda dan bakal-bakal ibu anak-anak remaja kita berkaitan dengan persediaan masa depan. Persediaan masa depan kita untuk remaja-remaja Islam kita. Maknanya perlulah bermula daripada hari ini diberi pendidikan secara bersungguh berkaitan dengan pendidikan mereka. Jadi yang seterusnya soalan yang ketiga untuk Ustaz Kamaruzaman Abdullah, berbunyi suatu perkembangan yang baik juga kita lihat pada hari ini, bahawa semakin ramai artis yang telah berjuang ke arah kebaikan. Antara artis tu Aisyah Datuk Aisyah selebriti Aisyah ada lagi lah Adi Abadi, dan ada 2-3 ramai juga lah kita nampak artis-artis di muka TV hari ini pun kebanyakan termasuk pemerintah dah kata convert ke Islam, maknanya dah kembali kepada Islam, dah memakai tudung dan sebagainya. Kalau tengok berita pun sejuk memandang, betul tak? Betul tak? Kalau kita tengok berita ni, tengok nak dua berita ni maklumat, tapi tengok wanita tak tahu rasa macam mana tak? Jadi di sanalah kita bercampur antara perkara yang baik dengan yang tidak baik. Jadi hari ini dah berlaku fenomena yang sebaliknya dah. Ramai artis-artis yang telah kembali kepada Islam dan berubah ke arah kebaikan. Jadi ada juga di antara mereka ini menyumbang sepenuh masa bekerja dan menyumbang kepada perangkat Islam. Masya Allah, kesedaran di tingkat para artis terhadap Islam itu sendiri. Bagaimana PAS melihat perkara ini dan apakah persiapan yang telah disediakan oleh PAS menghadapi perubahan yang positif ini? Silakan Ustaz. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ba'd. Puan moderator, susah ahli panel, seterusnya muslimat rahmati Allah sekalian. Apa yang dibuat oleh PAS kepada artis yang telah berhijrah? Satu soalan yang agak umum dan perlu kita memahami. Bila sebut PAS Parti Islam ni, dia 3 elemen. Yang pertama dakwah, tarbiyah, yang ketiganya siasat. Jadi bila orang berhijrah, tak kira sama ada artis ke ataupun orang yang tidak artis, dia mesti melalui proses bila duduk dalam jemaah Islam. Jadi artis contohnya dia ada mempunyai pengaruh yang lebih luas. Jadi kebarakanian untuk kali itu lebih ramai dengan melalui artis. Jadi yang perlu diproses ni adalah artis yang berhijrah bersama dengan perjuangan Islam, supaya dia faham. Pada itulah yang pertama sekali kita di peringkat parti ini cuba beri kefahaman yang mendalam kerana apabila berada dalam jemaah Islam. Kali itulah Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah meletakkan yang pertama sekalinya al-fahmu, faham. Yang pertama sekali bila duduk dalam jemaah Islam mesti faham apa dia tabiat, apa dia asas yang terpaksa dihadapi duduk dalam jemaah ini. Tetapi inilah satu-satu jalan yang untuk selamat dia. Kalau sekiranya dia berubah tetapi dia mengasingkan diri daripada jemaah, ataupun dia berubah dengan seorang diri dia sahaja, tapi nampak lalu akan balik semula,
Ada pula Nabi kata la tazal min ummati ta'ifatun zahirun haqqan. Akan datang sampai bila-bila akan ada orang yang menzahirkan kebenaran, dan orang itu bukan betul individu lagi. Lepas Nabi wafat, bukan individu lagi dah. Hampa saja mana pun bukan individu, tetapi ia bentuk satu ta'ifah daripada 3 orang hingga 9 orang, paling kurang, lebih ramai lebih bagus. Jadi makna kita kewajipan untuk bersama jemaah ini. Jadi bila bersama jemaah, banyaklah kerenah dia, kerenah dalaman, kerenah luaran, macam-macam lah. Jadi yang pertama sekali kita duduk bawa artis yang baru bersama kita. Yang pertama sekali kita ada satu lajnah, lajnah dakwah dan kesenian ini. Dalam tu ada kita buat pergi bahagian usrah. Dia panggil usrah musika, dia panggil. Dia biasa abang-abang lah, abang-abang Bok dengan ahli ekspedisi dengan Syam Kamikaze. Yang lebih touching dengan Ustaz Ridwan, Dr. Ustaz Ridwan Makno yang ditugaskan untuk menguruskan mereka ini. Jadi siapa mereka bertemu setiap bulan, setiap minggu, ada 2 kali sebulan, ada 1000 sekali mereka bertemu dan duduk dalam usrah. Dan sekarang ni kalau tengok pada dalam IKIM tu, contoh dia ada usrah nurani yang dipanggil artis-artis yang baru berjinah. Tak pula ada masalah. Yang pentingnya dia ada pengisian. Kalau dia berubah, lepas tu diisi dengan ilmu. Kalau berubah, kita ada ilmu, ada dasar semangat saja kita bimbang. Takut balik semula. Takut balik semula. Pasal kalau sekiranya kita tengok, dia penyakit di sepupu tu. Penyakit macam orang yang tidak ada dah. Dia bila tambah kakak masuk dalam pusat sereti, Masya Allah, dalam pusat sereti tu tak apa dah, tak nak dah, isah dah, nangis, Masya Allah, bagus. 2 tahun dalam pusat sereti, dia dah berubah. Akhirnya dia keluar. Bila keluar balik saja kampung, bila melintas kawasan kampung dia tu, dia punya memori datang balik. Sini ada tempat aku duduk Ustaz Dadah dulu. Dia main giang balik. Dia main giang balik. Begitu juga lah dengan muzik hiburan. Masya Allah, bila dia keluar daripada alam glamour yang dulunya, Masya Allah, dari sudut kewangan ni mudah sangat. Masa Abang Bok kata, bila dia berhijrah tu, Masya Allah, hampir 1/3 sahaja duit dia ada. Makna dia 3 paluh, bukan 2 paluh, 3 paluh tak ada di barat tu. Kalau 1000 tu 300 riyal je tu di barat ni. Kalau bulan-bulan 1000, ni 300 riyal je. Cuba bayangkan untuk survive macam mana. Itu ujian dia. Jadi bila diisi dengan ilmu, dia tanggungjawab. Alhamdulillah, kita bahagian dakwah ni ambil pendekatan yang agresif, bersama dapil dia, beri pengisian dan sebagainya. Alhamdulillah, nampak ada sedikit perubahan. Dan insya-Allah daripada mereka itu kita minta bukan mereka saja, tapi mereka beramal dengan hadis. Nabi kata kepada Sayyidina Ali, dan ayat dia Allahu bi kawadul wahid khairul laka min humrin na'am. Seorang kalau tidak dapat hadis orang lain pula, hasil daripada kerja dia lebih baik daripada dapat unta merah. Masya-Allah. Jadi kerja tu kerja bela ilmu, kerja bela amal, kerja bela semangat, sabar di atas perjuangan ini. InsyaAllah mudah-mudahan semua orang yang berhijrah itu dapat manfaat semuanya dalam masyarakat kita, insyaAllah. Jadi itulah yang boleh kita kongsi pada hari ini. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz dan jawapan yang sangat jelas. Iaitu pertama kena berjemaah, yang keduanya mestilah sentiasa mencari ilmu. Bukan kata sekadar artis lah dah. Kita orang biasa pun iman turun naik dah. Jadi sentiasa tunjukkan kepada pengisian. Dan Alhamdulillah kita kata untuk pusingan yang ketiganya, kita akan buka soalan kepada muslimat sekalian. Jemputlah mak ada depan ni. Tafadhal mashkura.